Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Farani binti Henry, nombor matriks BA24111066. Saya daripada kumpulan 6. Hari ini kami akan membentangkan mengenai sistem demokrasi yang wujud di Malaysia dan kesan buruk amalan rasuah terhadap sistem politik dan juga pentadbiran. Sekarang kita pergi kepada pengenalan. Malaysia merupakan salah satu negara yang mengamalkan sistem demokrasi. Isu rasuah menjejaskan kestabilan sistem politik dan juga pentadbiran yang ada di Malaysia. Apa itu rasuah? Menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada tahun 2022, rasuah merupakan satu bentuk penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang tidak berkaitan dengan kerja rasmi. Apa itu suapan? Suapan yang dimaksudkan seperti wang, hadiah dan bonus yang bertujuan untuk kepentingan individu itu tersendiri. Tujuan utama rasuah untuk tujuan peribadi dengan menyalahgunakan kuasa. Transparency International Malaysia 2022. Oleh itu, jelaslah bahawa rasuah memberikan kesan buruk terhadap sistem pentadbiran dan juga politik yang ada di Malaysia. Hai dan salam sejahtera, saya Safira Al-Nazli daripada kumpulan 6 akan membentangkan tentang demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen adalah merupakan sebuah sistem pemerintahan di mana rakyat diberi kuasa untuk memilih dan menentukan hala tuju negara. Menerusi sumber portal rasmi Parlimen Malaysia yang saya jadikan sebagai sumber rujukan saya, Malaysia merupakan salah satu negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Parlimen juga merupakan institusi perundangan yang tertinggi dalam negara dan mempunyai 3 cabang utama, iaitu legislatif, eksekutif, dan bidang kehakiman. Legislatif ataupun parlimen adalah sebuah badan penggubal undang-undang yang terdiri daripada ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Negara. Cabang kabinet pula adalah sebuah badan yang bertanggungjawab dalam menjalankan dasar kerajaan dan mentadbir negara, manakala bidang kehakiman pula berfungsi sebagai penegak keadilan dan mentafsir undang-undang serta berfungsi secara bebas tanpa campur tangan politik. Ciri utama demokrasi berparlimen termasuklah pilihan raya umum yang diadakan setiap 5 tahun di Malaysia, dan elemen utama dalam pilihan raya adalah yang pertama adalah calon, yang kedua adalah pemilih, dan yang terakhir adalah proses pilihan raya. Calon yang menang dalam pilihan raya akan menjadi ahli parlimen, dan parti atau parti gabungan yang memperoleh majoriti kerusi Dewan Rakyat akan membentuk kerajaan. Selepas pilihan raya pula, yang di-Pertuan Agong akan melantik seorang Perdana Menteri dari kalangan ahli Dewan Rakyat. Dalam sistem demokrasi berparlimen di Malaysia, kebebasan bersuara merupakan antara hak yang penting. Walau bagaimanapun, kebebasan ini adalah tidak bersifat mutlak kerana ia tertakluk kepada kawalan tertentu melalui undang-undang negara. Sekian sahaja daripada saya, terima kasih. Nama saya Adeliana Antoni, saya daripada Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan. Saya akan menjelaskan tentang sistem demokrasi berperlembagaan. Demokrasi berperlembagaan Malaysia merujuk kepada sistem kerajaan di mana kuasa kerajaan dan hak rakyatnya ditentukan dan dihadkan oleh Perlembagaan Persekutuan Undang-Undang Tertinggi Negara. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang ciri utama sistem demokrasi. Pertama ialah Raja berperlembagaan. Di Malaysia kita ada seorang pemimpin utama, iaitu Yang di-Pertuan Agong. Beliau menjalankan tugas mengikut peraturan yang tertera dalam Perlembagaan Negara dan mendengar kata Perdana Menteri dan Jemaah Menteri apabila membuat suatu keputusan. Kedua, demokrasi berparlimen, iaitu menurut Syazwan Afandi, pemerintahan yang dijalankan secara perwakilan. Maksudnya rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara, manakala raja-raja menjadi lambang taat setia rakyat. Demokrasi berparlimen berbentuk hasil daripada proses pilihan raya, kerana semasa proses pilihan raya, rakyat diberi mandat untuk memilih pemimpin yang akan mewakili mereka. Dan pemimpin inilah yang akan menjadi wakil rakyat di parlimen. Yang ketiga, pengasingan kuasa. Jadi menurut Shakila Yaakob, pengasingan kuasa ialah satu ciri demokrasi yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Dapat 3 cabang pemerintahan yang berasingan dan bebas, iaitu Badan Eksekutif, Badan Perundangan, dan Badan Kehakiman. Setiap cabang mempunyai kuasa dan tanggungjawab masing-masing. Keempat, perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi bermaksud segala kuasa dan hak kerajaan serta rakyat adalah berlandaskan perlembagaan. Ciri yang terakhir ialah hak asasi manusia dan kebebasan. Walau bagaimanapun, perlembagaan menjadi hak rakyat seperti kebebasan bersuara, agama, dan harta benda, tetapi tertakluk kepada undang-undang dan keselamatan dan keharmonian negara. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syahida binti Sanusi, memegang nomor matriks BA241601760. Pada hari ini saya ingin membentangkan tajuk demokrasi pilihan raya. Seperti yang kita ketahui, Malaysia ini mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Dalam sistem ini, pilihan raya merupakan platform utamalah untuk rakyat menentukan arah tuju negara dengan memilih calon pemimpin yang mereka inginkan. Seterusnya ialah kepentingan pilihan raya. Rakyat dapat memilih calon untuk mewakili negara dan membentuk kerajaan. Seterusnya ialah kepentingan pilihan raya ini juga dia dapat memastikan suara rakyat didengar melalui pilihan raya yang adil. Seterusnya ialah tanggungjawab rakyat. Rakyat di sini rakyat bukan saja bertanggung jawab untuk datang mengundi, tetapi masyarakat juga perlu mengundi berdasarkan maklumat yang tepat, bukan maklumat yang didapat daripada media sosial semata-mata. Seterusnya ialah jika berlaku sebarang kecurigaan terhadap parti calon pemimpin perlu segera dilaporkanlah kepada SPR iaitu Suruhanjaya Pilihan Raya. Seterusnya ialah undi 18. Sejak pelaksanaan undi 18 ni dianggarkan seramai 5.8 juta pengundi dan mereka ni dikenali sebagai pengundi muda yang dimana umur mereka baru berusia 18 tahun. Jadi pada masa kini pengundi muda yang berusia 18 tahun ni diorang terlibat dalam proses pilihan raya. Jadi dengan penglibatan mereka dalam pilihan raya ni perlukan pendidikan yang lebih mendalam mengenai politik supaya mereka tidak mudah terpengaruh dengan media sosial yang memaparkan maklumat yang tidak sahih, dan diorang juga boleh membuat keputusan yang bijak semasa mengundi nanti. Jadi kesimpulannya di sini rakyat perlu menghargai dan mempertahankan sistem demokrasi pilihan raya ini yang telah lama diamalkan di negara demi kestabilan dan kemajuan negara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fadila binti Rosli dan memegang nomor kad matriks BA241600847. Hari ini saya ingin membentangkan tentang kesan amalan rasuah dalam sistem politik dan pentadbiran, iaitu keruntuhan integriti dan kepercayaan masyarakat. Integriti bermaksud kejujuran dan komitmen seseorang dalam menjaga moral diri tanpa kompromi. Namun, apabila rasuah berlaku dalam kalangan pemimpin atau penjawat awam, integriti ini akan runtuh. Mereka mungkin menerima sogokan untuk kepentingan pribadi yang akhirnya melemahkan sistem pentadbiran. Apabila ini berlaku, rakyat mula hilang kepercayaan terhadap kerajaan. Contoh paling ketara ialah kes 1MDB, di mana ia melibatkan bekas Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak. Kes ini bukan sahaja mengejutkan negara, malah mencemarkan imej Malaysia di peringkat antarabangsa dan menimbulkan rasa kecewa dalam kalangan rakyat. Rasuah seperti ini perlu dibendung sebelum menjadi budaya. Ia bukan sahaja merosakkan institusi kerajaan, malah menghakis kepercayaan rakyat. Pihak berkuasa seperti SPRM memainkan peranan penting dalam memberantas kes rasuah, tetapi mereka juga berdepan dengan cabaran seperti teknologi moden dan campur tangan politik. Oleh itu, semua pihak, termasuk rakyat dan pejabat awam, mesti bekerjasama memberantas rasuah. Laporkan jika terlihat kegiatan mencurigakan dan jangan risau kerana identiti pelapor pasti akan dilindungi. Secara keseluruhan, amalan rasuah meruntuhkan integriti dan keyakinan rakyat. Marilah kita bersama membina negara yang bersih dan berintegriti. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Iqbal Hisham bin Amran, memegang nomor matriks BA241100612, akan meneruskan pembentangan dengan isi kesan-kesan rasuah, yaitu menjejaskan kestabilan politik dan pembangunan ekonomi. Dari sudut politik, gejala rasuah akan mengikis kepercayaan rakyat kepada tampuk kepemimpinan dan sistem demokrasi yang ada di negara ini. Menurut Zainal dan Hamid tahun 2022, pemimpin yang mengamalkan rasuah akan dianggap tidak berwibawa dan tidak amanah dalam menjalankan amanah yang telah diberikan. Oleh hal yang demikian, akan wujud sentimen dalam kalangan rakyat, yaitu sistem politik yang ada hanyalah platform untuk memperkaya individu tanpa mementingkan kebajikan rakyat. Gejala rasuah yang diamalkan dalam politik akan menimbulkan kesan yang lebih parah lagi, yaitu mewujudkan sikap anti politik dalam kalangan rakyat, terutamanya golongan muda. Mereka akan tidak ambil peduli dalam urusan politik dan tidak menitik beratkan urusan-urusan politik dan tidak mau terlibat dalam politik. Ini akan menyebabkan kurangnya penglibatan mereka dalam urusan-urusan seperti pilihan raya dan kurangnya suara daripada anak muda yang menganggap politik hanyalah mainan kepada orang yang ingin mementingkan kepentingan pribadi tanpa memperjuangkan hak-hak rakyat. Gejala rasuah juga boleh membawa kepada kelemahan-kelemahan institusi berpengaruh di dalam negara seperti Badan Kehakiman, Badan Beruniform maupun Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR). Menurut Johnston tahun 2005, sekiranya institusi tersebut dikawal oleh golongan-golongan elit politik dan golongan yang mementingkan kepentingan pribadi, maka fungsi badan tersebut akan berkurang dan tindakan mereka akan kurang berkesan dalam urusan pentadbiran negara.
Hal ini dikatakan demikian karena berlakunya sogokan dan tekanan daripada golongan elit politik yang memberikan rasuah kepada badan-badan tersebut. Ini akan membawa kepada undang-undang sukar untuk ditegakkan kerana pihak yang berkuasa walaupun mereka bersalah, mereka tidak dikenakan tindakan kerana mereka telah memberikan rasuah. Jika dilihat daripada konteks yang lebih besar iaitu antarabangsa, terdapat negara-negara terutamanya negara membangun yang sukar untuk mencapai kestabilan dalam pentadbiran maupun politik mereka seperti negara Indonesia dan juga Filipina yang kepimpinannya diterajui oleh mereka yang mementingkan kepentingan pribadi dan sering menyeleweng dana-dana untuk pembangunan negara. Hal ini akan membawa kepada kesan-kesan yang lebih negatif seperti membantutkan pembangunan ekonomi dan menyukarkan kestabilan politik. Baiklah, bagi penerangan selanjutnya kita akan menyentuh bahagian ekonomi. Gejala rasuah juga sudah tentu akan membantutkan pembangunan ekonomi sesebuah negara. Hal ini dikatakan demikian kerana kurangnya kemasukan pelabur asing ke dalam negara tersebut. Pelabur asing akan menganggap negara yang indeks rasuahnya sangat tinggi adalah negara yang tidak stabil dan mempunyai risiko yang sangat tinggi bagi sesebuah pelaburan. Menurut laporan Transparency International tahun 2023, pelabur-pelabur asing akan menitik beratkan perkara seperti kos-kos tambahan tidak rasmi, ketidaktulusan urus tiaga dan juga perlindungan undang-undang. Sekiranya kurangnya kemasukan pelabur asing sudah tentu akan menjejaskan persaingan negara di peringkat global dan menghalang pembangunan ekonomi di peringkat global. Dalam masa yang sama, jika melihat daripada sudut pembangunan, dana-dana yang disediakan untuk kumpulan sasar tertentu akan diseleweng oleh golongan-golongan yang mementingkan kepentingan pribadi tanpa menitik beratkan kepentingan rakyat. Dana yang tidak sampai kepada kumpulan sasar seperti golongan-golongan miskin akan menyebabkan berlakunya jurang ekonomi yang semakin besar. Jurang ekonomi yang semakin besar dalam kalangan rakyat. Ini akan membuatkan golongan-golongan yang miskin akan semakin miskin dan golongan yang kaya akan semakin kaya, disebabkan pihak-pihak yang bertanggung jawab menyeleweng dana pembangunan ataupun dana bantuan yang telah disediakan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Jumarni binti Kamaruddin, nomor matriks BA 241600735. Saya akan membentangkan salah satu kesan buruk amalan rasuah terhadap sistem politik dan sistem pentadbiran, yaitu mencemarkan integriti pilihan raya. Malaysia merupakan sebuah negara demokrasi berparlimen yang memberi hak kepada rakyat untuk memilih bakal pemimpin melalui pilihan raya. Dalam hal ini, integriti pilihan raya memainkan peranan penting kerana ia merupakan asas kepada sistem demokrasi yang berfungsi dengan baik. Integriti pilihan raya memastikan bahawa proses pemilihan bakal pemimpin dilakukan secara adil, telus dan bebas daripada penipuan. Namun, apabila rasuah meresap ke dalam politik, kestabilan dan keberkesanan sistem politik serta pentadbiran sesebuah negara akan terancam kerana rasuah merupakan ancaman yang serius. Justru apabila integriti pilihan raya dicemari oleh rasuah, kepercayaan rakyat terhadap sistem politik dan pentadbiran akan tergugat sekaligus melemahkan legitimasi kerajaan yang dipilih. Dalam pilihan raya, politik wang merupakan salah satu bentuk rasuah yang sering berlaku, di mana parti politik atau calon pilihan raya menawarkan imbuhan dalam bentuk kewangan atau material kepada pengundi untuk meraih sokongan. Amalan politik wang bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mencemarkan prinsip keadilan dan ketelusan dalam proses demokrasi. Dalam pilihan raya, telah terbukti bahawa amalan politik wang memberi kesan buruk terhadap legitimasi keputusan pilihan raya. Sebagai contoh, Mahkamah Pilihan Raya membatalkan kemenangan calon PAS Ahmad Amzad Hashim dalam PRU 15 di Kuala Terengganu selepas mendapati bahawa pengagihan wang bantuan kerajaan melalui beberapa program telah dilakukan sebelum hari pengundian yang melanggar undang-undang pilihan raya. Keputusan ini membuktikan bahawa rasuah adalah ancaman yang serius terhadap integriti pilihan raya. Dalam konteks pentadbiran, pemimpin yang dipilih melalui cara yang tidak sah cenderung untuk mengutamakan kepentingan pribadi berbanding kepentingan awam. Hal ini akan menyebabkan berlakunya penyelewengan dana awam, pelantikan berdasarkan kronisme, dan kelemahan dalam penyampaian maklumat awam. Secara keseluruhannya, amalan rasuah dalam pilihan raya mempunyai implikasi yang mendalam terhadap sistem politik dan pentadbiran. Hal ini bukan sahaja mencemarkan proses demokrasi, tetapi juga menghakis kepercayaan rakyat terhadap institusi kerajaan. Oleh itu, usaha berterusan perlu dilakukan untuk membanteras rasuah dan memulihkan integriti dalam sistem politik dan pentadbiran negara. Sekian saja daripada saya, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Adriana Vitus, nomor matriks BA 241600658. Pada hari ini saya akan membentangkan topik saya yaitu ketidakcekapan perkhidmatan awam akibat rasuah. Isu ini sangat penting kerana ia memberi kesan yang sangat besar terhadap pentadbiran negara. Rasuah sering digambarkan sebagai bara dalam sistem pentadbiran. Ia berlaku apabila kuasa disalahguna untuk kepentingan diri sendiri atau pihak yang tertentu. Dalam sektor awam, rasuah mengganggu
kecekapan dan integriti yang menyebabkan perkhidmatan tidak lagi berfungsi secara adil dan berkesan. Antara kesan utama rasuah ialah pelantikan individu yang tidak layak ke jawatan yang penting. Ini berlaku apabila sogokan atau hubungan pribadi lebih diutamakan berbanding kepada individu yang mempunyai kelayakan yang sebenar. Akibatnya, mutu kerja akan terjejas, urusan menjadi lambat, dan penyampaian perkhidmatan akan terganggu. Menurut laporan SPRM tahun 2023, hampir 50% daripada pesalah rasuah ialah pejabat awam. Sebagai contoh, seorang pegawai Risda di Keningau telah menerima sogokan untuk mempercepatkan bayaran kepada syarikat tertentu. Ini membuktikan bahwa penyalahgunaan kuasa benar-benar berlaku di dalam sektor awam. Akibat rasuah, perkhidmatan awam akan menjadi lambat dan tidak mesra rakyat. Proyek pembangunan seperti infrastruktur juga akan terganggu. Ini menindas golongan yang berpendapatan rendah dan menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap institusi awam. Kesimpulannya, rasuah melemahkan kecekapan sektor awam dan mencemarkan kredibiliti pentadbiran. Kita perlu tindakan yang tegas seperti penguatkuasaan undang-undang, pendidikan anti rasuah, dan pembudayaan integriti dalam kalangan pejabat awam. Dengan cara ini, barulah negara kita akan menjadi maju secara adil dan berkesan. Sekian, terima kasih. Secara keseluruhannya, isu rasuah merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap sistem demokrasi yang terdapat di Malaysia. Isu ini telah melemahkan institusi kerajaan dan menjejaskan tahap kepercayaan rakyat terhadap tabir urus negara. Sebagai contoh, isu lompat parti yang didorong atas dasar kepentingan peribadi dan juga tawaran imbuhan telah menjejaskan kestabilan politik dan mencetuskan ketidakpercayaan rakyat terhadap wakil rakyat. Sinar Harian 2021. Oleh itu, pelbagai inisiatif efektif telah diambil untuk memastikan sistem demokrasi terus berkembang. Semua pihak yang berkenaan terlibat dalam usaha ini. Sekian, terima kasih.